dunia. Lalu kamu kasih kepada dunia. Kalau kamu kasih kepada dunia, maka Allah Ta'ala berseteru kepada dunia dan kepada kamu. Jangan kita terpedaya. Sebab apa? Sebab dunia inilah yang menyebabkan manusia lalai kepada Allah. Dunia ni macam-macam, terdiri daripada zuyyina linnasu hubbus syahawati minan nisa, keinginan hawa nafsu dan juga nisa, wanita-wanita. Lepas pada tu wal qanazirul muqantarah, dan banyak lagi harta-harta emas perak dan juga harta yang banyak. Ini semua kehidupan dunia. Sebab apa orang lalai kepada Allah? Kerana mereka telah mendapat habuan dunia ini. Sabit Allah Ta'ala beri harta, lalai pada Allah Ta'ala. Sabit Allah Ta'ala beri anak, lalai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sabit Allah Ta'ala beri kawan, sahabat andai, lalai kepada Allah. Sabit terpedaya dengan hiburan, perkara permainan dan sebagainya, lalai kepada Allah Ta'ala. Maka sesuatu yang melalaikan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala benci. Maka kita yang mengikuti perkara yang melalaikan Allah, maka Allah Ta'ala akan benci kepada kita. Maka tidak jangan kita kasih kepada dunia. Kasih kepada dunia sampai lupa kepada Allah Ta'ala. Dunia hanya letak zahir saja, batin kita hendaklah sentiasa mengingati Allah Ta'ala. Kalau dapat dunia itu hendaklah digunakan untuk kehidupan akhirat. Alhamdulillah, kalau kita ada kekayaan, infak fi sabilillah, akan mendapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala bagi kenderaan itu datang di tempat-tempat majlis ilmu, masjid-masjid Allah Taala. Inilah yang dikatakan akhirat. Yang ini kita gunakan untuk kehidupan akhirat. Maka jangan kita kasih kepada kehidupan dunia yang melampaui batas. Kerana bahawasanya asalnya dunia itu bangkai. Dunia ini ibaratnya bangkai. Satu hari Nabi SAW bersama sahabat-sahabatnya berjalan. Bila Nabi berjalan, Nabi jumpa dengan satu bangkai. Bangkai itu bangkai kambing. Lalu Nabi tanya pada sahabat, kenapa tuan dia tinggalkan bangkai? Tuan dia tidak ambil bangkai tadi. Sebab dia kata bangkai ini busuk. Bangkai ini tidak memberi manfaat sedikit pun kepada tuan dia. Bangkai ini dipandang hina oleh tuan dia. Lalu Nabi mengatakan, demi Allah, Allah Ta'ala memandang dunia ini lebih hina daripada tuan kambing tadi memandang bangkai kambing. Allah Ta'ala memandang dunia ini lebih hina daripada tuan kambing tadi memandang bangkai kambing tadi. Kalaulah tuan kambing tadi tidak mahu langsung bangkai kambing, Allah Ta'ala tidak memandang langsung kehidupan dunia. Kehidupan dunia tadi tidak, maka tidak kita kena memikirkan tentang akhirat. Kerana dunia ini penuh dengan tipu daya, ibaratnya bangkai. Siapa yang nak bangkai, kita pun tambah bangkai. Maka tiadakah engkau lihat bahawasanya akhirnya lewat ini kotor, akhirnya binasa orang-orang yang hidup kepada dunia, dan binasa akhirnya binasa. Akhirnya binasa dan hilang, dan dunia yang kejar-kejar akhirnya hilang. Sebanyak mana harta, banyak mana harta-harta kita, sampai masa kita mati kita tinggalkan harta. Bila mati, yang sama kita bawa pergi ke kubur benda apa? Anak isteri kita pergi kubur, sanak saudara kita, jiran tetangga kita, harta kita kadang-kadang pergi kubur. Kereta kita siapa kat kubur? Siapa kita ada? Kereta kita siapa kat kubur? Ada kat harta begitu sampai di kubur. Tetapi akhirnya yang balik semua balik. Anak isteri balik, isteri pun balik. Walaupun masa muda kata saya hidup saya mati. Saya hidup saya mati. Mana kita mati? Kita seorang je. Dia kata je saya hidup saya mati. Tapi bila kita mati dia balik. Anak kita balik, jiran tetangga kita balik, kawan sahabat handai kita balik, harta kita, kereta kita pun balik. Tinggal kita seorang. Kita seorang. Apa yang kita bawa? Apa yang kekal? Amalan yang macam mana? Amalan yang menyelamatkan kita, amalan akhirat. Inilah yang perlu kita kejar. Cukuplah jangan tertipu daya dengan kehidupan dunia. Memang hidupan dunia ni seronok, sedap, nikmat kalau kita dapat. Tapi sebenarnya nikmat sekejap je. Kita belilah kereta paling mewah hantam ke dunia. Kereta benda apa paling mewah hantam ke dunia? Kereta benda cakap bawah saya. Benda apa? Kereta apa? Kereta yang paling mewah. Kereta paling mewah. Orang kalau dapat kereta paling mewah, mula-mula je pakai, kena setahun dua puas lalu. Puas lalu dah.
Ada. Itulah kehidupan dunia. Kan saya khabar dah dulu kan. Kereta kalau kita rasa kereta kacir comel kan, kita ambil kacir kan. Kacir tak ada mampu, bang rusa. Rusa tak ada mampu, bang kelisa. Kelisa baru bang kenari. Dalam keadaan macam tu. Inilah kehidupan dunia yang tak rasa cukup. Kita rasa ni dah terbaik. Contohnya ada tanah baru, perumahan buka, kita pun buat rumah besar. Tak ada lah, rumah kita besar kali. Esok orang buat rumah bapak lagi. Besar lagi. Orang yang buat rumah besar lagi, rumah aku besar dari rumah je. Lusa orang buat rumah besar lagi. Begitulah kehidupan. Tak akan tidak akan puas dan nikmat hanya sekejap saja. Rumah besar pun rasa sekejap saja. Rasa puas ada rumah besar. Kenderaan besar pun rasa sekejap saja puas. Inilah kehidupan dunia. Kehidupan yang penuh dengan tipu daya, katanya seperti fata morgana. Apa pula fata morgana? Moci tahu tak fata morgana? Fata morgana ni gini moci. Kalau kita berjalan di tengah panas. Kita berjalan di tengah panas. Jalan-jalan, kita tengok daripada jauh, nampak macam ada air je. Ada air saja. Ujung tu ada air. Walaupun kita pergi sampai dekat tu, tak ada barang, tengok ujung tu ada pula. Ada pula. Lalu kita apa ni? Kita pun orang Terengganu kata mak betul-betul. Kita betul-betul tengok air tu dekat pokok. Tengok daripada jauh. Air tu kat pokok. Pasti kalau kita pergi kat pokok tu ada air. Sebab kita tengok daripada jauh, panas terik. Kita pergi kat pokok, tak ada pula. Ada ujung tu. Itulah yang nampak gambaran seperti air itu dipanggil fata morgana. Fata morgana. Maka nak beritahu, dunia inilah kehidupan dunia ni seperti fata morgana, tipu daya. Nampak je comel, indah khabar daripada rupa. Penuh dengan kelalaian. Akhir sekali kita duk kejar. Kita kejar dunia, umur kita semakin pendek. Kita kejar umur semakin pendek. Akhir sekali kita pun diambil oleh Allah Ta'ala, tidak melakukan amal ibadat. Kita akan jadi manusia yang serugi-ruginya. Baik, kita tengok. Maka binasa, dunia ini akan binasa dan juga hilang dunia ini. Dunia ini akan hilang. Semua tu dunia akan hilang. Dari segi anggota kita pun, mana mata akhir jadi tak nampak, telinga pun jadi tak dengar, mulut pun tak boleh nak cakap dengan baik, tubuh kita menjadi lemah, kita pun dah jadi tak erat. Begitu juga dengan harta kita. Akhir sekali kita pun tinggalkan segala-galanya. Yang juga hampas ataupun habis, binasa. Tetapi adalah dunia ini bangkai, ataupun kita boleh kata dunia itu orang-orang yang orang-orang yang cerdik pandai mengatakan dunia ini bangkai, dilama dengan tip. Bangkai tapi dilama dengan tip. Tip ni minyak wangi-wangian. Dilama dengan wangi-wangian. Oh, sedapnya bau, padahal lama je. Kena lama saja, habis minyak bawang busuk mula. Akhir sekali dilama dengan tip ni dengan wangi-wangian dan disadur dengan perhiasan. Dia letak pula dengan perhiasan, sadur dengan perhiasan dari segi zahir. Maka kena tipu daya dengan zahirnya. Tipu daya dengan zahir saja. Zahir saja tipu daya. Dia kata zahir saja nampak cantik, tapi dalamnya bangkai rupanya. Nampak je wangi saja, nampak je disadur dengan perkara comel, luar saja. Oleh orang yang lalai, maka orang yang lalai ada orang yang tertipu daya dengan kehidupan dunia dia. Jadi kita jangan tertipu daya dengan kehidupan dunia. Hari ni orang bangun pagi, siang malam cari harta boleh, tapi untuk nak mencari ibadat kepada Allah ataupun nak bertaubat kepada Allah, tidak ada masa, rugi kita. Sedangkan kita semakin hari semakin binasa. Lepas tu Nabi kata rebutlah beberapa perkara sebelum datang beberapa perkara. Di antaranya apa? Rebutlah waktu hidup, waktu muda sebelum sampai waktu tua kita. Waktu muda ni kita nak buat amal ibadat sebanyak-banyaknya. Orang-orang muda pula duk akak motor, dia panggil congek motor lagi ni. Duk congek motor pula, habis masa begitu saja. Sedangkan masa muda kita ditanya oleh Allah Ta'ala. Patutnya masa muda ni lah masa untuk kita nak buat amal ibadat pada Allah. Orang muda tertipu daya pula. Dia kata kita ini masa muda-muda ni lah kita nak enjoy, kita nak berseronok-seronok. Muda datang sekali. Khabar ke dia, hidup datang sekali je.
Maka akhir sekali dia kata siapa tua kat kita beribadat banyak-banyak. Kita qada dulu-dulu. Itu cakapan orang yang tertipu daya dengan kehidupan dunia. Yang pertama kita kena faham, kita tak tahu kita mati bila. Yang kedua, nanti kita dah tua dah, kita tak awak dah nak buat ibadat banyak-banyak. Masa muda lah buat amal ibadat. Maka jangan tertipu daya. Masa muda jangan rebut sebelum datang waktu tua. Waktu miskin sebelum datang, waktu kaya sebelum datang waktu miskin. Waktu kaya ni infaklah harta fi sabilillah. Waktu sihat sebelum datang waktu sakit. Ni sihat ni alhamdulillah, pergi gunakan kesihatan tadi, pergi belajar ilmu agama. Ni masa sihat nanti. Masa sihat. Ramai dah orang bila mari kata Allah, saya nak dengar sangat, dia kata tak ada arah lah, tak berapa sihat. Tapi masa sihat tu dah hari tak bagus. Maknanya masa sakit Allah nak marinya belajar. Lalulah faham kata Allah, kalau Allah Ta'ala aku beri sihat, Allah Ta'ala beri sihat pada aku akan pergi belajar. Pergi belajar. Lalu Allah Ta'ala beri sihat, dah mari juga. Tertipu kita, terpedaya kita dengan kehidupan duniawi. Dunia ni akan meninggalkan kita. Kita ketawa, gelak ketawa, banyak-banyak, sebenarnya itu akan membinasakan kita. Maka banyak-banyaklah fikir ke akhirat. Ingat-ingatlah bahawa dunia ini bangkai, kemudian bangkai yang telah dilamar dengan wangian-wangian, baru rasa comel, kemudian disadur dengan luaran dia molek, tetapi dalamnya adalah bangkai yang binasakan kita, yang busuk. Maka tipu daya lah, ditipu daya oleh orang yang lalai dan zuhud padanya. Orang yang zuhud padanya, orang yang berakal, orang yang bijak, orang itu akan berzuhud dengan kehidupan dunia. Dia tidak meninggalkan dunia, dia ambil dunia, tetapi dunia ini sekadar diambil yang perlu saja, hanya ada pada tangan. Hatinya mengingati akhirat, hatinya mengingati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hendaklah berzuhudlah dengan kehidupan duniawi. Zuhud, apa makna zuhud? Nak faham makna zuhud gini saja. Jangan tertipu daya dengan kehidupan duniawi, jangan mencari dunia melampaui batas. Kalaulah kita ini ada kehidupan dunia, tapi kehidupan dunia itu tidak melalaikan kita, maka zuhudlah kita. Kita ini orang yang zuhud. Tapi kalaulah kita ini tertipu daya dengan kehidupan duniawi, berasa tamak dengan apa yang kita telah ada. Dia sebut dah, zuhud ini mendapat dua perkara. Dia kata zuhud ini mendapat, yang pertama, tidak mencari apa yang tidak ada pada dirinya. Itu zuhud. Tidak ada, tak cari. Sekadar yang ada ni alhamdulillah, zuhud. Dah yang ada ni sekadar alhamdulillah, kemudian beribadat pada Allah. Yang kedua, zuhud ni apa? Yang ada lebih-lebih dibahagikan kepada yang lain. Lebih-lebih. Tak ada, tak cari dah hak lain. Hak ada dah, beri pula pada orang lain. Inilah dia orang yang zuhud pada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang cerdik, orang yang zuhud. Orang yang cerdik adalah orang yang tidak ditipu daya dengan kehidupan duniawi. Inilah dia orang cerdik. Macam muslimat depan saya ni orang cerdik belaka. Sebab apa? Sebab datang belajar ilmu agama, nak memperbaiki diri, menghabiskan masa kepada perkara yang baik. Tak apa. Ada yang terpaksa tinggal perniagaan, sekejap saja tinggal perniagaan. Tak apa, ini perniagaan yang lebih menguntungkan kita. Kadang-kadang terpaksa tinggal isteri, tinggal suami ataupun tinggal anak. Tinggal anak tak apa, sekejap saja untuk mencari kehidupan akhirat. Maka jika dikata orang, apa hukum zuhud pada dunia? Apa hukum kita berzuhud pada dunia? Adakah fardu ataupun sunat? Fardu, wajib ke sunat? Maka ketahui olehmu bahawasanya zuhud itu pada kami jatuh di dalam yang haram dan yang halal. Kita kena zuhud pada perkara haram pun kita zuhud, pada perkara halal pun kita kena zuhud. Maka yang haram fardu, wajib kita zuhud pada yang haram. Maknanya apa? Tidak terpedaya. Wajib kita tidak terpedaya dengan perkara yang haram. Jadi ini wajib kita berzuhud, zuhud pada perkara yang haram. Dan pada yang halal sunat. Boleh kita nak ambil yang halal yang lebih, tapi kita sunat. Disunatkan. Sebab tu siapa nama? Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang begitu adil. Isteri ni orang kaya, isteri dia anak kepada khalifah. Datuk pada isteri dia pun khalifah. Jadi kehidupan dia kehidupan yang kaya semua. Lalu berkahwin dengan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ni seorang yang zuhud, seorang yang soleh. Lalu dia pun jadi khalifah.
Jadi dia jadi khalifah. Kalau jadi khalifah ni nak jadi kaya raya boleh lah khalifah. Dah jadi Perdana Menteri, esok lusa jadi Perdana Menteri, lebih jadi kaya raya lagi. Maknanya kalau dah jadi Perdana Menteri, dah jadi menteri, dah jadi wakil rakyat, nak jadi kaya boleh. Jadi Umar bin Abdul Aziz selepas dilantik menjadi khalifah, dia melihat bahawa kehidupan isteri dia melampaui batas mewah. Sebab apa? Sebab ayah dia orang yang kaya, ayah dia khalifah. Kemudian datuk dia pun khalifah. Jadi nak beritahu kaya raya dia. Kaya raya. Jadi dalam keadaan dia tengok isteri dia kaya raya, lalu dia kata pada isteri dia, kalung yang ada pada kamu ini, aku nak suruh kamu infak fi sabilillah, beri kepada Baitul Mal. Maknanya boleh dia nak tu, tak salah. Halal bagi isterinya memakai kalung yang tu, tetapi dia takut isterinya tertipu daya ataupun dia takut bimbang, takutnya isterinya hanyut dalam kehidupan duniawi. Lalulah dia pun ambil kalung tadi, infak fi sabilillah tu, beri kepada Baitul Mal. Pada peringkat awalnya isteri dia tak setuju. Apa salahnya? Ini kalung ini daripada ayah saya, beri pada saya. Yang pemberian tadi halal, memang halal, tetapi bimbang, takut tertipu daya. Boleh kita nak pakai kereta mewah setara mana pun boleh, halal bagi kita. Bukan kita ropok kereta orang, bukan kita ropok bank beli kereta tu. Kita beli kereta ni atas usaha kita, halal. Tetapi kita disunatkan zuhud, takut bimbang dengan kemewahan terlampau-lampau yang kita ada, menyebabkan kita lalai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bagi benda yang halal kita sunat, boleh. Jadi ada orang yang kaya tapi dia tambah kehidupan kaya, dia nak biasa saja. Boleh buram apa? Boleh buat umur 2 tekak umur batu boleh, tapi nak umur kayu biasa je. Biasa saja. Itu atas kehidupan orang. Maka hukum berzuhud dengan halal sunat. Benda berzuhud. Bukan kata zuhud ni kena pakai kereta buruk je. Bila hujan mari basah ni pakai payung duduk dalam kereta.